Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, kita harus memahami belanjawan ini dengan memahami latar belakang negara dan kedudukan ekonomi serta kedudukan ekonomi dan juga keadaan negara secara keseluruhannya. Ahli yang berhormat sekalian, semenjak daripada Februari tahun 2020, kedudukan politik serta ekonomi negara berada dalam keadaan ketidaktentuan. Sudah pasti beberapa langkah-langkah yang dilakukan, pertukaran Perdana Menteri dan kerajaan hinggalah pilihan raya umum yang ke-15 telah menerbitkan rasa gelisah, gundah gulana kepada semua, daripada penjawat awam sampailah petani dan penjaja hatta kepada pelabur-pelabur yang ingin datang ke dalam negara kita. Keadaan itu diburukkan lagi dengan kesan daripada pandemik COVID-19 dan kesan itu telah memberikan contraction dengan izin ataupun gegaran ekonomi yang begitu besar kepada negara kita, malahan turut disumbangkan dengan beberapa persepsi-persepsi lain. Antara persepsi yang ditimbulkan ialah tentang kedudukan indeks persepsi rasuah negara yang telah jatuh ke tangga 61 daripada 180 negara. Indeks ataupun ranking World Competitiveness Ranking ataupun kebolehsaingan negara telah jatuh daripada tangga ke-25 ke tangga 32 daripada 66 buah negara. Dan langkah-langkah dan kebijakan yang telah dibuat oleh pentadbiran sebelum ini meningkatkan kadar hutang dan kebolehhutangan daripada 55% kepada 65% telah meningkatkan jumlah hutang negara. Keseluruhan perkara-perkara ini melatari kepada belanjawan yang telah dibentangkan oleh Tambun seusai pembentukan kepada kerajaan perpaduan yang telah dilaksanakan sebaik pilihan raya umum yang ke-15. Timbalan Speaker dan hormat yang saya kasih sekalian, kalau kita amat-amati buku panduan dan juga hasil dalam negara kita, kita akan dapat mengenal pasti apakah asas penting kepada permasalahan ataupun perkara yang dihadapi oleh rakyat secara keseluruhan. Pada peruntukan dan dapatan hasil negara, sebanyak 96 bilion lebih kurang atau 98 bilion kalau tidak silap saya, disumbangkan daripada cukai-cukai korporat. Malahan 30 over bilion ataupun 32 bilion lebih kurang disumbangkan melalui cukai-cukai individu dan cukai-cukai pendapatan. Ini membuktikan bahawa cukai-cukai korporat dan juga syarikat-syarikat besar memberikan sumbangan yang besar kepada kedudukan ekonomi negara berbanding daripada individu iaitu cukai-cukai pendapatan yang dikenakan dan boleh dikenakan kepada rakyat. Maknanya di sini bahawa pendapatan rakyat berada dalam keadaan yang sangat kecil dan sangat gusar dan ada gap ataupun jurang yang sangat besar di antara mereka yang berpendapatan sangat tinggi dengan mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah. Justru untuk kita tangani persoalan ini, saya percaya Tambun telah mengusulkan satu usaha seperti menoktahkan kemiskinan tegar, meningkatkan pendapatan-pendapatan rakyat melalui beberapa inisiatif dan sumbangan, termasuk meningkatkan penerima-penerima di kalangan sumbangan tunai rahmah yang telah melibatkan lebih kurang 8 juta orang lebih dengan peruntukan yang sangat besar. Ini akan secara tidak langsung akan membantu kekangan dan bebanan yang dihadapi oleh rakyat, khususnya mereka yang berpendapatan rendah. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, tidak ketinggalan, saya juga melihat bagaimana Tambun dan juga kerajaan perpaduan telah berupaya dan mampu untuk membujuk dan juga mengarahkan kepada syarikat-syarikat yang mempunyai kepentingan yang sangat besar. Contohnya adalah seperti Bernas, dengan keuntungan sebahagian pada mereka itu disumbangkan kembali kepada petani-petani dan pesawah-pesawah, dan saya berharap agar format ini boleh dibawa dan dibincangkan supaya syarikat-syarikat ini boleh ataupun mereka-mereka yang kaya ini boleh memberikan sumbangan dan diterjemahkan pula dengan beberapa program-program taxation ataupun pencukaian yang dianggap oleh Tasik Gelugur sebagai satu program yang ada ala-ala komunis ataupun sosialis. Ahli yang berhormat sekalian, saya percaya kita melihat kepada keutamaan dan kepentingan. Pada waktu ini kepentingan kita adalah untuk menjaga kumpulan B60 ini, supaya B60 ini tidak menjadi B70 kemudian keseluruhan yang akan menekan keadaan ekonomi negara. Justru di bawah Kementerian Ekonomi, saya lihat ada inisiatif baru yang dinamakan sebagai IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Dan inisiatif pendapatan rakyat ini bukan hanya memberikan sesuatu kepada rakyat, tetapi juga memberikan peluang kepada mereka untuk menambah pendapatan, dan masuk daripada program pertanian, program-program maintenance ataupun penyelenggaraan kemudahan dan juga perniagaan-perniagaan kecil.
Saya percaya langkah ini wajar disokong oleh semua dan diberikan perhatian kerana itu saya percaya motif dan tujuan yang dibangkitkan oleh Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong selepas pilihan raya yang ke-15 ialah wujudkan sebuah kerajaan perpaduan, iaitu sebuah kerajaan yang boleh disertai oleh semua dan boleh menyelesaikan masalah-masalah ini daripada kita meneruskan perbalahan-perbalahan dan perbezaan yang tidak membawa kebaikan dan menyelamatkan negara kita. Perlu diingat, kita ingin memasuki tahun 2030. Bermakna selepas tahun 2030 kita akan mempunyai lebih kurang 30 tahun lebih untuk menuju Malaysia ke 100 tahun. Perlu diingat, beberapa buah negara seperti negara Singapura yang merupakan pesaing setara kita pada tahun 70-an telah jauh meninggalkan kita. Dan beberapa buah negara yang dulu dianggap lemah dan rendah kualiti kehidupan dan juga kemampuan mereka sudah mula melepasi kita paling tidak daripada sudut pencapaian ekonomi dan persepsi terhadap mereka. Saya ambil contoh negara seperti Vietnam, sebuah negara yang telah mendapat perhatian khususnya untuk sektor pembuatan yang sangat aktif dan begitu attraction dan begitu atraktif dengan izin ataupun lebih menarik. Dan kita kena lihat bagaimana Indonesia yang mampu menjadi host kepada G20 ataupun kumpulan 20 ataupun negara-negara maju dan beberapa projek-projek seperti Nusantara dan sebagainya. Kedudukan negara kita ini kalau kita tidak dipulihkan, dalam erti kata memulihkan akar pentingnya, iaitu rakyat, dengan menyelesaikan masalah penggajian mereka dan pendapatan mereka, akhirnya saya bimbang, kebimbangan kita, perbezaan kita ini akan menyebabkan kita terperosok. Rakan-rakan daripada Perikatan Nasional memilih untuk jadi pembangkang. Saya tidak ada risau kerana ia adalah satu proses demokrasi yang baik. Namun begitu, saya percaya kalau sambutan dan cadangan oleh Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong itu disambut terima sebagai kerajaan perpaduan, dia jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik. Saya lihat dalam ucapan dan juga perbahasan Marang, menganggap kerajaan perpaduan ini bukan benar-benar perpaduan. Yang memang tidak jadi sebab kamu yang tolak. Jadi kamu yang tolak, kenapa kamu yang koyak? Ini masalah besarnya. Yang berhormat yang saya kasih sekalian. Sebab itu, asas-asas ini kalau setuju pun jadi pembangkang, tidak mengapa, tetapi asas-asas penyelesaian akar penting rakyat ini dapat dilihat dan dapat diselesaikan. Dan ini ada dalam strategi ketiga belanjawan yang dibentangkan oleh Tambun, iaitu tentang kesetaraan sosial ataupun keadilan sosial selain daripada program-program pemacuan ekonomi dan juga institusi reform ataupun reformasi institusi dan tata kelola yang baik. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, saya percaya hal ini bukan hanya merujuk kepada pemberian dan program-program ekonomi, tetapi kita kena kembali lagi kepada asasnya, iaitu dalam bidang pendidikan. Yang berhormat sebentar tadi, yang berhormat sebelum ini telah membangkitkan Tanjung Manis, kalau tidak saya menyebutkan bahawa peruntukan pendidikan antara peruntukan yang besar dan jumlah peningkatan yang agak signifikan, lebih kurang 600 juta daripada peruntukan yang telah dibentangkan pada tahun 2022. Malahan kalau kita bandingkan dengan pembentangan yang diterajui oleh Paguh, lebih kurang jauh 2 kali ganda ataupun sekali ganda daripada peruntukan yang telah diperuntukkan ketika Perdana Menteri dia di bawah Paguh. Sebab itu pendidikan ini merupakan asas yang penting dan saya percaya ia harus disokong. Termasuk memastikan kita mempunyai set kemahiran melalui teknikal dan vokasional yang secukupnya. Di bawah rata-rata ramai orang menyebut bahawa kita kekurangan pekerjaan. Kita tak cukup kerja. Tapi setiap kali saya datang ke beberapa sesi-sesi menarik pelabur di dalam dan di luar negara, kita berdepan masalah untuk memberikan keyakinan mempunyai set ruangan pekerja yang secukupnya. Ada beberapa syarikat meminta untuk 3,000 pekerja-pekerja pada set kemahiran tertentu. Malahan kalau saya ambil contoh, Kerajaan Negeri Selangor terpaksa melaksanakan program teknikal dan vokasional dengan beberapa kekangan kita tersendiri. Saya ambil contoh, kalau ingin merujuk kepada bagaimana pengalaman Selangor, kita menumpu kepada apakah machinery daripada sektor pembuatan yang merangkumi dan menguasai 80-70% dalam sektor pembuatan. Tahun 2020 kita wujudkan Selangor Technical Development Center ataupun STDC daripada INPENS, dan daripada sana kita telah menarik perhatian Siemens daripada Jerman, kita telah menarikkan Festo daripada Jerman, malahan kita sedang berbincang dengan Apple ataupun dah bertanda tangan dengan Apple, dan kita telah sedang berbincang dengan Dassault System. Dassault System adalah syarikat penerbangan mulanya,
Tapi desak sistem merupakan sebuah sistem ataupun sistem imbasan yang boleh memberikan gambaran kepada pembuatan kereta, dan hampir semua pembuatan kereta di dalam negara kita menggunakan desak sistem. Di saat kita menyebut tentang technical vocational yang saya dengar sejak daripada saya sekolah menengah sampai rambut saya dah banyak yang putih ini, kita tak boleh menyelesaikan kerana kita hilang fokus. Fokusnya nak jadikan apa? Seperti sektor pembuatan. Untuk memastikan sektor pembuatan ini dibangunkan dan dilihat dengan baik, kita kena tahu ruangannya bahagiannya apa. Misalkan EE, elektronik. Gombak, misalkan minta laluan. Okay. Gombak telah menyentuh tentang keyakinan pelabur berdasarkan kepada permintaan tenaga kerja. Adakah yang berhormat Gombak bersetuju bahawa keyakinan pelabur terhadap negara untuk mereka melabur juga tertaluk kepada keyakinan mereka terhadap kepimpinan negara? Sebagai contoh, pelabur yakin dengan kerajaan negeri Kedah kerana kerajaan negeri Kedah mengamalkan dasar sifar rasuah ataupun tidak ada dasar-dasar yang bercanggah. Jadi persoalan saya, adakah faktor keyakinan kerajaan yang memerintah itu sebagai faktor utama dalam menarik pelabur masuk ke dalam negara? Sekian. Saya setuju dengan pandangan Jerlun sebentar tadi. Sudah pasti keyakinan kepada pentadbiran itu sangat penting. Dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas, sudah pasti keyakinan itu tidak ada. Sebab dalam tempoh beberapa hari saja kita takut Perdana Menteri bertukar, kerajaan bertukar, menteri bertukar. Jadi keyakinan itu tidak dapat diwujudkan tanpa kestabilan. Saya tertarik tadi rakan-rakan daripada SIG. Yang berhormat Gombak, sila gulung. Daripada SIG sebut PH nak gabung dengan UMNO. Habis PN nak buat kerajaan, nak gabung dengan siapa? Dengan Bunian. Tak dengan UMNO tak? Saya pun balik. Tunggu MB, tunggu. PN gabung dengan apa? Dengan UMNO tak? Jadi masalah itu yang saya sebut masa belanjawan. Mereka buat boleh, kita buat tak boleh. Dia tak nak buat, nanti dia koyak sama. Susah. Nak pilih je bangkang boleh, tak ada masalah. Tetapi kena faham dan jangan ulang. Tapi tak bawa kebaikan, kita nak selesaikan banyak masalah. Gombak bawa mencelah boleh Gombak? Rasa sudah tamat. Bagi sikitlah tanya. Ya, satu soalan. Yang berhormat Gombak, sudah tamat kan? Belum. Tak perlu. Gombak sikit. Mak sekalian, saya nak ucap terima kasih kepada Orang Gombak. Satu perkara yang saya nak bangkitkan tentang Gombak ialah berkenaan jalan lama Gombak sampailah ke Bentong. Ya. Jalan ini merupakan jalan lama yang telah wujud daripada 1915. Dan kita berharap agar Kementerian Pengangkutan ataupun Kementerian Kerja Raya dapat menumpukan supaya dia naik taraf, kerana ia menjadi laluan alternatif kepada kenderaan berat, khususnya pada waktu pagi dan malam. Malahan ia turut menjadi perhatian kepada penunggang-penunggang basikal, termasuk ahli Parlimen Bentong. Jadi kita berharap banyak kemalangan-kemalangan berlaku. Malahan kerajaan negeri juga mengenal pasti banyak perumahan-perumahan rakyat yang ada di sana atau rakyat yang tinggal di kawasan reserve. Justru saya percaya kerajaan negeri sedang berbincang untuk menyelesaikan masalah mereka yang tinggal di reserve di samping projek ECRL yang akan sampai, dan juga menaik taraf jalan-jalan ini yang akan meningkatkan mobiliti di antara Gombak dan Pahang, yang sekaligus akan membantu ekonomi dan perkembangan ekonomi dan keselamatan penunggang-penunggang basikal di sana. Jadi satu perkara saja yang saya pohon, yang lain-lain saya minta nanti untuk dibincangkan di peringkat jawatankuasa. Terima kasih. Terima kasih.